Hai, selamat malam. Apa khabar semua kepada pendengar-pendengar yang di sana? Okey, pada malam ini kita bertemu lagi berbincang tentang dewasa autisma siri kedua. Pada malam ini penonton-penonton kita ada dua tetamu istimewa iaitu Cik Suyu dan juga Encik Nazrul. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini, kita minta kedua-dua tetamu istimewa kita memperkenalkan sedikit diri mereka secara ringkas kepada penonton. Kita persilakan Cik Suyu dahulu. Okay, hello. I speak in English. Hi, my name is Cheng Suyi. Can you guys hear me? Hello? Can you hear me? Ya, kita boleh dengar. Okay, my name is Cheng Suyi. I have an autistic brother. He's 2 years younger than me. He's my little brother lah. So I suppose you can say we both grew up together, and I have always been treating him like a normal brother lah. I don't really see him as anyone like special, or I don't find the situation, how can I say that, because I grew up together with him. So I suppose my worldview is like, I don't say that he's not normal. To me he's very normal. Okey, Cik Suyu, terima kasih. Boleh ceritakan sedikit Cik Suyu usia berapa, bekerja di mana, ya, dan bagaimana membahagikan masa di antara waktu bekerja dengan berkongsi masa dengan penjagaan adik, your brother. Well, now I am full-time working in an office job. So in the morning I leave at about 8 o'clock. I don't see him. Come back also about 7 o'clock like that, after eat dinner and bathing. I just can see him maybe a few hours a day, but how can I say? Okay. My brother, he's not so affectionate lah. So I suppose to him, whether I'm around or not around, it doesn't really matter. So usually I will be the one who go to him and I'll ask him, have you been good today? What do you eat for lunch and all that? And he'll answer me, but he will not ask questions in return. He will not be interested in my life lah. So okay. Okey, tak apa. Okey, kita bertanya pula kepada Encik Nazrul. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Encik Nazrul? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan terima kasih pada Dr. N beri peluang menjadikan platform ni satu usaha sangat bagus untuk kita berkongsi pengalaman. Okay, nama saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Amin. Saya ni berumur 40 tahun. Kalau ikut adik-beradik saya kami 5 beradik. Yang pertama abang, yang kedua abang, ketiga saya, keempat adik lelaki saya. Adik lelaki saya ni dia pun tak apa sihat, dia ada tumors daripada brain, spinal cord, banyak tumors dalam umur 35 tahun. Dan last sekali ialah adik saya yang perempuan. Itu the only perempuan lah tu. Last sekali nombor 5. Nama dia Siti Nur Fazrin Muhammad Amin. Autistik. So berumur dalam 30 tahun ni. So dia tapi level 3. Maksud level 3 ni dia tak boleh bercakap. Dia hyper. Dan dia, adik saya ni dia agresif jugalah. Kalau tak ada ubat dia agresif. Badan besar, 140 kilo, perempuan. Dan perlu memang tak boleh menguruskan diri lah, kena pay attention dengan dia. Itulah serba sedikit background ni lah.
Okey, terima kasih. Kita punya tetamu kita pada malam ini ada dua latar belakang yang berbeza. Encik Nazrul ada 5 adik-beradik ya untuk berkongsi menjaga adik istimewa Nur Fazrin. Manakala Cik Suyu ialah adik saudara tunggal kepada adik istimewa ni ya. So jadi kita akan tengok ya keadaan perasaan mereka bagaimana. Sebab bagi Encik Suyu dia tidak ada pilihan ya, hanya dia seorang sahaja caretaker untuk adik istimewanya nanti. Okay. Baiklah, sekarang sebelum kita pergi ke pertanyaan seterusnya, saya share sedikit gambar kedua-dua adik-adik dewasa autisma ni ya. Okay, sekejap. Okey, ini ialah Nur Fazrin. Nampak tak? Boleh tengok? Okey, how? Okey, ini ialah boleh nampak tak tadi saya tunjuk gambar Nur Fazrin? Boleh, boleh. Okey, Boleh. itu Nur Fazrin ialah adik kepada Encik Nazrul berusia 30 tahun. Sekarang saya share pula gambar adik kepada Cik Suyu. Okey, Puan Hua kan ya, Cik Suyu kan? Panggil apa? Ya. Puan ya? Kuan Hua. Puan Hua berusia 34 tahun ya. Penonton-penonton sekalian, beginilah nanti ya, kepada yang masih belum mempunyai anak dewasa, beginilah nanti ya mereka menjangkau usia dewasa nanti ya. Okey, baiklah, kita teruskan soalan pertanyaan seterusnya ialah kepada Cik Suyu tentang adik beliau ya. Boleh ceritakan sedikit kelakuan dia setiap hari, apa yang dia suka buat, apa kemahiran Puan Hua pada ketika ini, ya, adakah Puan Hua perlu mengambil ubat dan seterusnya. His kelakuan when he was younger, he was hyperactive, cannot sit still, his attention span was very short. But as he grew older, luckily he has settled down. So now he is not so hyperactive anymore, and he likes to eat. So that's why he's so big size And normally he likes to watch videos on YouTube, like travel videos, cooking videos, food videos, and he just spends most of his time, his free time doing that, either YouTube on the TV or on the iPad. He knows how to search for videos himself. And so far, all this while, he has never taken any medicine because we find that his behavior is manageable without the medicine. So he doesn't get violent, is it? Does he get aggressive? Of course he does. When he's upset about something, he gets aggressive. He will harm himself, like he'll bite himself or he'll hit his own head. And then he will also attack other people. He also hit. Does he hit the parents? Yes, my mother, but not my father. Oh, how come he's never the father? Maybe he's scared of him. Yeah, the mother and myself. Perempuan saja he attack. Only the perempuan saja, yang female saja ya. Maybe he knows that yang female ni tak kuat nak lawan dia balik ya. Maybe. Yeah. Maybe so yeah. Okay. Does Puan Hua go to work? Ada pekerjaan tak Puan Hua? Yes, he goes to work. He's employed under this organization called PERCOP. It's a society set up by parents who has children with learning disabilities. So initially, they set up this society is mainly to give training to these mentally challenged children so that they can go outside and work. But unfortunately, they found that a lot of them are unable to work even with their training. So what they did was they set up
their own sheltered workshop. And some of the parents, they managed to get those fast food restaurants like KFC, A&W, Texas Chicken, to give them packing jobs. You know, when you take away, they give you a condiments in a packet with the tissue and a spoon and the sauces. So this packing job, some of the parents got for PERCOP, so that these children, they have some work to do lah. So my brother is being employed under this sheltered workshop, and before the MCO, he goes there Monday to Friday. It's almost like a normal working hours. So, but now with the MCO, the center is closed. So my parents brought back some of the work for him to do at home lah, so that he can still produce at home. So that's so what he's during been doing. MCO, these companies, these fast food companies, still continue provide job for the trainer at PERCOP. Yes. Oh, okay. Yes, they still provide. Yeah. Okay, Cik Nazrul, macam mana pula dengan Fazrin? Apa yang Fazrin lakukan setiap hari? Apa kemahiran yang Fazrin boleh buat? Ya, bagi perkongsian kepada penonton kita yang di luar sana. Okey, Fazrin adik saya ni dia macam saya mention tadi level 3 lah, autistic level 3. Jadi dia pun tak boleh bercakap, memang perlukan, sekarang kalau pergi bilik air pun perlukan diaper kadang-kadang. Jadi memang memang yelah, kalau tidak dia mengamuk, dia agresif kadang-kadang. Jadi ikut sebulan tu kadang 2 kali dia mengamuk betul. Ayah saya pun meninggal 2017 kan, tinggal mak seorang je. Mak pun nak dekat 70 tahun, nak dekat 70 tahun. Jadi ada agresif lah, agresif. Jadi si kemahiran tu, tapi kami hantar dia hostel di Nasum Bandar Puteri Klang. So Sunday, Ahad petang tu kita hantar. So lepas tu Friday before 5 tu kita ambil lah. So di sana dia akan tinggal, dan dia ada aktiviti dia. So aktiviti pun antara aktiviti di sana sama macam Cik Su cakap tadi. Kita ada KFC pun masukkan tu macam tisu, sok, ada aktiviti dia. Dan buat souvenir macam gelang kan letak tu. Tapi Fazri ni dia tanya cikgu, dia boleh buat, tapi dia macam tak boleh suruh buat. Kalau paksa dia buat, dia mengamuk dia. Jadi kebanyakan dia akan duduk ikut mood dia lah. Tapi di rumah kita suruh dia buat, tak nak buat. Dia baring, dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Apa aktiviti di rumah tu dia tak nak buat. Kita paksa tak. Saya rasa dia kenal family, dia nak attention dengan family kot. So, sama dengan mak saya dia bully. Sama Cik Su tadi, dengan mak saya dia memang tapi kalau macam kita abang-abang datang, dia akan okey lah. Dia tak ada macam nak take rambut ke, nak tak ada. Kalau betul-betul kacau dia ke, paksa-paksa dia bangun. Tapi kalau selalu mak lah. Sampai sekarang dia malam tak tidur. Mak pun tak tidur malam. Jadi nak cakap kelebihan dia, mungkin saya cakap makan je lah kot. Dia suka makan. Dia suka makan. Okey. Fazrin boleh kejap makan. Dan dia tahu makan mana sedap, makan mana tak sedap. Dia tahu. Kalau tak sedap tak makan, dia mengamuk. Dia nak makan yang sedap. Yang lain tu rasa biasa je lah. Saya rasa concern setiap parents yang di sana ialah bila Cik Su dengan Cik Nazrul mention tadi ya, walaupun dah berusia 30-an ya, ciri-ciri yang mengamuk tu tetap ada kan, ya, dia tak hilang. Jadi macam mana you all ya sebagai abang dan kakak
ya merancang untuk mengatasi masalah ni sebab saya pun ada anak dewasa ya, dah 31 tahun ya. So saya juga punya kebimbangan yang sama ada adik-adik dia sanggup ke tak sanggup nak meneruskan kehidupan bersama dia bila saya tak ada. So sebagai kakak dan abang, Cik Su dan Cik Nazrul dah tengok ya kelakuan adik kita bila mengamuk. Okay, so saya nak tanya pandangan you all. You know, apakah rancangan anda berdua ya, untuk meneruskan kehidupan ni bersama adik istimewa tadi? Adakah ada spesifik plan ke ataupun rancang untuk letak di rumah penjagaan sehingga ke akhir hayat beliau, ataupun ada rancangan untuk bawa dia tinggal bersama? So boleh tak kongsi jangka masa panjang nanti, sebab seperti Encik Nazrul dan Cik Su, you all pun semakin tua juga. Ya, sebab usia adik dengan usia you all pun tak berapa jauh kan. Tak lama lagi you all pun tak larat nak menjaga mereka. Betul tak? Jadi macam mana pandangan you all? Boleh kongsi dulu Cik Su? Future plans okay. When your parents are because your parents now are 70, right? Not yet. Almost 70. Yeah, almost 70. So you know, and at the moment your parents are taking care most of the time for you, right? But you know, soon, you know, what do you plan? Yeah, when they're not around, able to, you know, hold your brother down. I have never planned to send him to like a care old folks home alone, you know, because I have always been quite attached to him lah. So I think I also won't want to let him go. I tak senang hati lah. I don't know whether they will take care of him properly or not. Don't know whether he will listen to them or not, you know, and how he would feel, you know, if I just left him alone there. So my planning has always been that I will be staying with him lah, because I am unmarried, so it's just, and in my near future also I have no plans to get married, so it's just the two of us. So if my parents are not around, and when I myself get older and I tak larat to jaga him, then it's time for the both of us, you know, to go to an old folks home together. So to me, I see that I will be with him throughout both of our lives lah. Wow, the two of us, lucky, two of us against the world. Yeah. Very he only has me, so don't know whether lucky or unlucky lah. So just the two of us only ma. Yeah, only the two of you, Okay, so I guess you don't have to worry about, you know, interference from your parents-in-law or brother-in-law. So sekarang kita tengok perspektif Encik Nazrul. Macam Encik Nazrul dan adik abang-abang Fazrin yang lain, semuanya berkeluarga. Ya, betul. So rasanya boleh tak nak bawa dia tinggal bersama dengan anak-anak buah dia, kan, sebab Cik Nazrul pun dah berkeluarga. Macam mana penerimaan anak-anak buah, isteri, kakak ipar yang lain? Boleh kongsikan Cik Nazrul, sebab ini senario sebenar dan inilah kebimbangan kami yang mempunyai anak-anak dewasa autisma. Alhamdulillah, semua yang sebelum kahwin pun, yang adik-beradik lain, abang-abang sebelum kahwin pun, kita memang akan cakap kita ada adik autistik, okey tak okey. So maksudnya, dan semua wife, kakak ipar, okey. Dia orang boleh terima, boleh, yelah, kadang jaga, kadang mak keluar digila-gila jaga. Anak buah pun okey, semua okey. Tu Alhamdulillah, tu memang okey. Cuma sebab, adik saya ni, teruskan apa?
Maaf, sebab Fazrin tak tinggal bersama kan, dia tinggal di Tak. pusat penjagaan Monday to Friday kan? Ya, betul. Dia daripada dah dekat 10 tahun lah dia masa Friday. Oh, okey. Mungkin itu jadi Sabtu Ahad bersama keluarga lah. Ya, betul. Dia satu hal bersama keluarga. Jadi dia sebab Fazrin ni dia sekali buat di level 3, memang yang paling ekstrim ya. Oh. Apa yang kami adik-beradik merancang, okey. Rasanya yang pertama sekalinya kami ni lebih tua pada Fazrin. Kami lebih tua. Yang batu sekarang mak pun dah tua, tenaga pun dah kurang. Okey. Dan kalau tengok research, jangka hayat yang autistik ni dia sama macam kita. Dan kadang-kadang dia jangka hayat dia kadang-kadang dia lebih lama lagi daripada kita sebab dia dijaga rapi, orang jaga, dan kebarangkalian chance itu kita akan meninggal dululah. Okey, itu number one. Jadi untuk solve that problem yang kami rasa yang bila tak ada lagi adik-beradik, tak ada mak, tak ada kita. Kalau ada okey. Kalau tak ada kita perlu siapa nak jaga dia? Siapa nak? Kalau ada okey. Kalau ada no problem, kita boleh datang duduk rumah, no problem. Semua family pun okey, semua tak ada yang menolak, tak nak apa, semua okey. Alhamdulillah, itu memang bagus semua jumpa. Kalau tak ada juga, then dia perlukan satu tempat seperti macam center tu lah, macam yang kami hantar tu lah, tapi ini weekend je. Tapi dia perlu satu tempat yang dia akan tinggal di situ. Kalau semua tak ada. Bila tempat tu ada, mesti ada kos. Itu mesti ada kos. Jadi kos tu pula bukan, takkan kalau tak ada kos, siapa nak bayar tempat tu, semua tak ada dah ni. Dah tak ada. So saving kena berlaku sekarang, masa time sekarang ni. Itu kami ada satu fund untuk hal-hal macam ni lah, expense masa dia apa-apa berlaku. Cuma tempat tu sekarang ni dengar-dengar Nasum ada cuba nak buat yang tempat macam tu. It takes time tapi akan ada. Jadi, tapi saving dia start berlaku. Sebab kalau kita congak-congak, perbelanjaan dia kalau nak menjaga, mungkin nak belikan dia, macam adik saya, makan, minum, pamper ke, mungkin 3,000 sebulan, mungkin 3,000. Dan mungkin jangka hayat kalau kita yang biasa-biasa meninggal umur 70 tahun, dia mungkin kita kena extra 15 tahun kalau apa-apa, kalau jangka hayat kat Malaysia 76, 78, tapi dia mungkin lebih. So at least 15 tahun je perbelanjaan tu, kita mesti kena siapkan. Yang itu perancangan dia lah. So congak-congak sebulan mesti 5,000. Saving lain, bulan-bulan pun lain. So jadi kurang-kurangnya itu pertama, simpanan tu lah 5,000. Dan untuk kat tempat tu lah, itu yang paling kena ada lah. Sebab macam sekarang ni kalau kita jaga, nak pergi kerja pun susah. Tapi bukan kita tidak sayang dia, tak. At least dia ada tempat weekdays, dia ada kawan-kawan, dah 10 tahun. Jadi dia ada aktiviti, lepas tu dengan cikgu dia dengar cakap. Dia pergi bilik air semua, tak ada pampers. Kat rumah lah. Jadi kadang dia sendiri nak pergi sekolah, cakap pergi sekolah, terus ambil beg pergi. Sebab kat sekolah tu ada aktiviti buat keluar jalan. Jadi dia tu perancangan yang pertama, itu dia. Saving ya. Menabung ya untuk menabung adik autisma. Betul lah. Itu yang paling utama lah, yang menabung tu lah. Yalah, tapi saya amat tertarik dengan komen Encik Nazrul tadi tentang hayat mereka ya. Mungkin mereka akan melangkaui usia kita sebab yalah mereka tak keluar rumah, mereka dijaga dengan rapi ya. Keberangkalian untuk dia kena penyakit itu lebih rendah daripada kita. Ya. Dan keberangkalian dia kena kemalangan jalan raya tu lebih rendah daripada kita. Itu adalah satu tips yang sangat penting ya untuk kita penonton ya, ingat dan juga reminder untuk kita. Dan yang kedua tadi tu tabungan lah, betul Cik Nazrul cakap tadi ya, macam Cik Su kata jugalah, mungkin selepas ni
Yalah, jangka hayat dia panjang, jadi kita kena menyimpan tabungan tu yang secukupnya sepanjang hayat kita dan tambah lagi 10 tahun atau 15 tahun selepas kita tidak ada kan. Okey. Betul. Okey, seterusnya soal pertanyaan saya seterusnya ialah tentang mengurus diri. Ya, macam sebab adik kepada Cik Su dan adik kepada Cik Nazrul adalah jantina yang opposite. Macam Cik Nazrul ada adik perempuan. Macam Cik Su adik lelaki. Kan, ya. So opposite gender. Macam mana tu kita perempuan nak jaga adik lelaki ni sebab nanti dia makin dewasa, dia semakin tua kan, ya. Kita faham kesulitannya tu. Jadi boleh kongsi sikit Cik Su buat masa ni macam mana, sebab sekarang ni Cik Su you mak dan ayah yang lebih banyak meluangkan masa, tapi akan sampai satu masa where you have to take care of him. So adakah Cik Su sekarang ni sudah mula membiasakan diri menguruskan Kuan Hua ketika dia tidak mengamalkan kebersihan dirinya? Okay, actually I'm quite lucky lah because my brother he has been trained since he was young to take care of his personal hygiene, and he has been doing it by himself. It's just that he needs monitoring. Otherwise, he will just simply he won't clean himself properly. So right now, my mother is the one that's mostly watching over him when he bathes, make sure that he cleans himself properly. So I also have been once in a while lah. I will also look at him when he bathes, tell him, okay, make sure you wash your hair properly and all that kind of things lah. So right now he's actually quite easy to manage. Just need to be there to supervise him when he's brushing his teeth, when he's taking his shower. But in the future, I'm also not so sure lah because we don't know how he will be like. Maybe he will still be able to have his physical abilities until he's old. So maybe I will just continue to let him take care of himself. I just watch over him only lah. Okay, macam Cik Nazrul pula, Fazrin lebih severe. Cik Nazrul kata dia tak tahu mengurus diri. So setakat ni ada tak Cik Nazrul perlu mencuci dia ketika dalam keadaan dia macam dia haid ataupun dia keluar kamar mandi, sebab you kata tadi your sister is level 3, mak pun dah uzur. Jadi adakah Cik Nazrul sudah mengalami saat-saat begitu ketika Fazrin balik ke rumah hujung minggu? Macam Fazrin ni memang level 3, nak mandi pun susah. Nak angkat dia mau 3-4 orang juga, badan besar. Kalau jadi dia tak tahu ke kamar mandi sendiri ya? Dia tak pergi? Kalau tak disuruh tak dia tahu kat mana toilet, tapi dia ikut mood dia lah. Tapi setiap kali kita kena tarik dia. Bukan dia bangun, dia terus gerak, buka baju, tak ada. Kita yang kena, jom pergi mandi, jom. Kena angkat tangan dia. Tarik tangan dia, baru dia start nak bangun. Sebab mungkin dia, badan dia besar sangat, dia macam malas. Nak bangun macam susah, tapak kaki kecil. Jadi dia kalau dia buang air besar ke kadang dekat pamper tu, jadi nak pergi tu memang susah. Tapi kami memang ada ambil, orang panggil ada pembantu, maid lah, ada maid. So maid tu perempuan. So yang menguruskan itu semua kami, abang-abang tak adalah lelaki ni. So yang maid tu yang dengan dipantau oleh mak. Cuma mak tu akan pantau, tapi dari segi physically, energy semua maid tu yang akan buat lah. Sebab dia memang tak, berat juga nak angkat dia. Kadang-kadang tak nak, dibiarkan je. Terpaksa pujuk. Tapi memang susah. Tapi kami adik-beradik lelaki, so far setakat ni tak ada lah. Ya. Sebab
Cik Nazrul tak ada adik-beradik perempuan kan untuk bantu Tak jadi ada. Allah yang terpaksa ya. Ya, betul. Menjaga dia. Tapi kadang-kadang bila ada, sebab kami lain rumah, yang adik Fazri dengan mak dia dengan adik yang nombor 4 sakit tu rumah lain. Kita kami dah ada family pun dah rumah lain, tapi dekat-dekat sini je, tak adalah lain state, semua dekat-dekat. Yang dekat-dekat anytime emergency dah 10 minit sampai je semua. Jadi memang selalu datang, lepas tu every weekend kami bergilir-gilir, bila tak kerja gilir-gilir tidur untuk jaga apa-apa. Tapi kalau emergency call ni lah. Cuma kalau ada yang wife, isteri-isteri, kalau ada, dan isteri-isteri tu tolong uruskan lah. Yang perempuan, yang lelaki kami tak. Yang isteri-isteri tu yang uruskan. So memerlukan semua teamwork lah ya. Fazrin memerlukan kakak ipar punya kerjasama ya, sebab dia perempuan kan ya. Kena teamwork. Kalau ada satu yang dia tanggungjawab lah. Kita kasih dan sayang mesti datang dengan tanggungjawab. Kan? Kita sayang je tak tanggungjawab pun tak boleh cabut lagi. Memang kena teamwork. Kalau seorang-seorang boleh penat juga, boleh stres, jatuh depres. Cuma kami punya mission sekarang ni, kita tak nak mak tu nak kena rest lah, dah penat kan. Jadi kita mission apa-apa maknya kerja tu, apa-apa maknya kerja, contoh dulu dia bayar bil ke, pergi buat apa, beli grocery ke, sebaik mungkin kita akan kurangkan aktiviti tu. Kalau in fact yang Fazrin kita ambil caretaker untuk jaga ni, yang maid ni, sebab yalah kena rehat lah. Cuma masa dulu kita sebelum PKP ada yang asrama tu Nasrul Bandar Puteri, okey, bolehlah dalam seminggu tu Fazrin di sana, kebajikan berjaga, makan minum berkawan, bersosial aktiviti, mak pun ada boleh rehat juga. Ada rehat. Lepas tu weekend kita boleh jumpa lagi, kita ambil kan. Jadi okey lah, alright. Cuma masa PKP tutup tu, dekat berapa tahun, dekat 2 tahun kan, dia tutup. Itu betul-betul panggil. Kena. Kita manusia ni memang kena relax sikit. Tak boleh ada stress. Jadi kita kena gila-gila lah. Itulah family kena datang untuk support. Yalah. Tapi nak menguruskannya tak ada lelaki. Kami tak uruskan lah yang lelaki. Isteri-isteri je menguruskan. Ya, nasib baiklah ya, apa isteri-isteri, kakak-kakak ipar Fazrin boleh terima ya, tanggungjawab untuk membantu beliau, sebab malu ya abang nak jaga kan. Macam Fazrin, adakah perancangan untuk macam nak ajar dia supaya boleh menggunakan panties instead of pampers sepanjang hayat dia? Ada tak? Ada. Dekat sekolah dia okey. Oh, dia tak pakai pampers? Kat sekolah dia okey. Dia memang tak tahulah, nanti kat rumah dia bully lah. Dia bully family. Kat sekolah dia okey, dia pergi sini okey. Memang cikgu train dia ada time okey. Apa yang di sekolah tu, cuba bila PKP ni dekat rumah lama dia dah start nak kena reprogram balik tu. Itu makan masa balik lah. Kita nak train dia makan masa. Lepas tu dah okey, lepas tu dah tak ada, dia dah jadi habit, dah start tak tahulah. Tapi kat sekolah dah okey, kat rumah dah dia ada ni. Tu pening juga tu macam mana. Terima kasih Cik Nazrul, huraian panjang lebar tentang Fazrin ya. So jadi ini akan memberi manfaat kepada penonton-penonton yang mempunyai anak-anak dewasa autisma yang severe. Buat kalau dapat macam untuk Cik Suyu, Puan Hua quite independent ya, boleh urus diri sendiri ya. Cuma yalah, mereka ni selamanya akan memerlukan penjagaan dari kita. Baiklah, soalan saya yang seterusnya ialah ada tak mak dengan ayah Cik Su dan Cik Nazrul macam berpesan untuk untuk penjagaan adik ni? Apa pesanan mereka? Nothing special lah. No special pesanan lah, because I think they have been trusting me to look after him ever since we were young. So they gave me the authority to discipline him, to teach him, to scold him. So I suppose ever since I was young, I was also like trained to be a parental figure to him also lah. So and then
I think they also trust me to take care of him when they are not around. So they don't have any special pesanan to me lah. They know that I will take care of him lah. So in other words, it's implied lah, you know, that you have to take care of your brother, right? You can say that lah. You can say that. Yes, it's understood. It's understood. I will take care of him. Macam Cik Nazrul dengan arwah ayah, mak mesti berpesan jangan buang adik, jaga adik. Ada tak buat pesanan-pesanan macam tu? Itu memang semestinya lah. Ayah saya ni dulu masa Fazli ni dia diagnose tu daripada 2 tahun. 2 tahun dah tahu autistik dah. Tapi zaman-zaman dulu mana ada webinar macam ni. Mana ada awareness macam mana ada ajar kan. Tu 2 tahun dah diagnose. Jadi dah start masuk pada sekolah khas tu, Nasum. So bila antara ayah saya dengan parents lah kat situ masa dekat center tu, Nasum Bandar Puteri wujud. Nasum Bandar Puteri ni wujud daripada perjuangan ayah-ayah yang dulu. So dah lama dah yang Nasum Bandar Puteri ni wujud. Jadi bila ayah, bukanlah ayah meninggal, tapi sebelum tu, masa ayah ada dengan mak tu, ayah ada, dia tak nak melibatkan sangat anak-anak dia yang lain. Kita involve tapi dia tak ada nak beritahu tak, jadi dia uruskan sendiri. Sebenarnya saya rasa parents kena panggil adik-beradik, kena buat as a team lah. Tapi bila meninggal kita baru sit down, belajar, betul. Jadi mak rest, mak relax, kita fokus, mak relax, mak chill. Jadi kita fokus yang lain, baru kita tahu benda-benda ni semua kan. So antara yang diorangnya dream mak dengan ayah dan yang perjuangan dengan parent yang lain tu adalah adanya autism village tu lah. Jaga kalau korang semua tak ada, dan diorang parents ni diorang cakap yelah kasih sayang ibu bapa kepada anak dengan abang kepada anak tu lain. Diorang ni parent punya thinking. Dia kata tak, kita okey, dia kata lain. Jadi diorang still macam tak percaya, tapi diorang macam kena ada autism. Sampai sekarang pun kalau mak tanya, bila nak jadi ni kau punya autism village ni, bila? Dia nak tengok, dia rasa lega kat situ. Okey. Dan pada sama saya start involve untuk jadi satu dream ni, satu kenyataan. So saya pun merupakan sekarang ni dah jadi chairman untuk Nasum Bandar Puteri Kelang. Patut parent je, tapi saya as a sibling tak apalah, diorang lantik saya chairman Bandar Puteri Kelang. Pada masa sama saya pun timbalan pengurusi untuk National Autism Resource Center. Jadi memang kami pun tengah sekarang buat satu research pasal autism village, research based. So one day kalau autism village tu ada, is a research based. Itu memang pesanan lah. Itu pesanan. Itu satu harapan ya kepada penonton-penonton di sana yang tidak mempunyai privilege macam Kek Hua yang ada kakak yang dah berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan meninggalkan adiknya dan akan tua bersama-sama adiknya ya. Dan bila dah tak larat nanti sama-sama masuk old folks home ya. Tapi untuk Suyu mungkin lebih convenient sebab you hanya ada berdua sahaja kan, tapi macam dan Kek tidak terlalu severe, dan pada yang severe ni adik-beradik pun keberatan juga nak bawa kan, sebab susah ya, sebab dia ada family, ada anak-anak ya, terutamanya kalau adik autism tu violent kan, macam mana kita nak bawa tinggal bersama ya. So itu adalah satu kebimbangan kebanyakan penonton-penonton di luar sana yang ada adik-adik ataupun anak-anak dewasa autisma ya. Okey, so sekarang ni kita pergi tengok beberapa soalan. Ada sedikit kemusykilan dari beberapa penonton. So kita tengok sedikit soalannya kalau ada. Okay. Ini banyak komen ya, perkongsian sebab yang join ni semuanya ada saudara autisma yang dewasa. He still keep damaging the house. Itulah macam siapa cakap ni?
angel, still damaging the house. So autisma ni kalau violent dia hingga ke akhir hayat dia kan, kita tak boleh harapkan violence tu akan hilang. Ubat-ubat yang diberi tu hanyalah sebagai penenang. Okey, Angel pun kata tentang tak dapat kerja. Macam mana perancangan atau komen Cik Suyu dan Cik Nazrul tentang pekerjaan untuk peluang pekerjaan untuk dewasa autisma? Ada harapan tak macam Cik Suyu ada adik dekat tu kan, dekat Perkop kan dah ada workshop. Yang lain-lain tu ada tak peluang untuk pekerjaan untuk mereka? I suppose it depends on the individual how severe they are. Because in Perkop, they have to maintain a certain level of productivity. So and also self-care. So it's like if the autistic person needs help going to the toilet and they cannot listen to instruction and is violent most of the time, then unfortunately I don't think that they will be able to work in such a structured environment. They need a specific environment that's catered to them. And I'm not sure whether such a thing is available in Malaysia now or not lah. Okey, menyediakan peluang pekerjaan untuk dewasa autisma ni. Kita dengar banyak peluang pekerjaan untuk OKU, tapi OKU yang fizikal kan ya. OKU yang with autism ni kita belum ada dengar lagi ya, peluang-peluang pekerjaan yang structured disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita berharap dengan pendedahan begini, awareness begini, kita harap one day usaha ni akan didengari ya, usaha ni akan didengari dan diambil tindakan oleh pihak yang berkaitan. Okey, ada satu soalan saya rasa untuk Encik Nazrul, kok dah berapa lama adik berada di Nasum? Oh, okey. Adik saya daripada mula-mula tu dia umur 3 tahun lebih, 4 tahun yang batch pertama lah di Nasum Teluk Pulai Kelang. Okey, dengan geng-geng dia lain lah, kawan-kawan dia. Tapi dia lah lama lah sekarang, dah 30 tahun masa di Nasum. Memang ada yang jaya ke mainstream kan, kita berusaha, tapi sebab dia level 3 tu yang mungkin, dan dulu-dulu mungkin pendedahan kurang, dia punya terapi ke mungkin tak tak expose lagi apa. So kalau ikut berapa lama jawab soalan tu, kalau sekarang dah 30 tolak dah 4 tahun, so dia kurang berapa dalam dekat 26 tahun lah. Tapi di Nasum Bandar Puteri tu, di Teluk Pulai tu umur 14 tahun dah kena keluar, sebab dia 14 tahun ke bawah. Jadi nak masuk 14 tu dah dia dia kena keluar lah. Jadi bila keluar tu lah parent Nasum Teluk Pulai tu buka Nasum Bandar Puteri. Jadi Nasum Bandar Puteri ni ialah seperti nursing home lah ya, yang dia pergi Isnin Jumaat, tapi setiap Sabtu Ahad kena bawa balik. Ya betul. Tapi siapa yang nak pilih daycare yang duduk rumah dekat-dekat tu okey. Boleh lah hantar pagi, ambil petang. Tapi kebanyakannya ada parent daripada Kuala Lumpur, daripada PJ, jauh-jauh lah. Jadi dia ada hostel tu lah. Jadi itu, cuma sekarang ni yang macam pekerjaan tadi, kan ada soalan tadi yang pekerjaan kan. Macam adik saya memang yalah susah lah, tak boleh nak kerja ya. Tak boleh. Tapi kalau in general autism tu, siapa yang level 1 tu mungkin boleh lah, yang level 1. Level 1. Bila orang sebut autism, pandai apa semua, itu level 1. Tapi yang level 3 ni, saya tengok, saya rasa Dr. N ni yang antara yang mengetengahkan isu-isu yang adult. Saya rasa bagus teruskan lah. Jadi itulah harapan tu, bila dengan konsep yang di Nasum Bandar Puteri ni, sebenarnya kita ada satu projek besar untuk besar lagi lah, tapi itu nanti kita
Tapi model sama, konsepnya dia tinggal di situ. Sebab diorang boleh buat kerja situ, dan hasil jualan tu akan kita jualkan, dan jualan tu akan tampung kos kat situ. Jadi macam tu lah dia punya pusingan. Dia bangun tidur, dia buat kerja, hasil jualan kita jual, kos tanggung dia. Ini kalau kita parent semua tak ada lah. Kalau parent siapa nak bayar fee dia kan, contohnya lah. Jadi that's konsep sekarang kita amalkan dah dekat 10 tahun dah. Ya, jadi ada sedikit harapan lah ya untuk ibu bapa yang tidak ada tempat untuk meninggalkan anak mereka di tempat yang selamat. So Nasum Bandar Puteri ada menawarkan perkhidmatan begitu, daycare ataupun full care, maknanya Monday sampai Isnin sampai ke Jumaat ya. Jadi maknanya kalau dari luar bandar, maknanya dari luar Selangor tak boleh lah ya, sebab dia tak boleh datang ambil hari Sabtu Ahad kan? Dia hari Ahad pukul 5, selepas pukul 5 hantar, lepas tu hari Jumaat sebelum pukul 5 kena ambil lah. Tapi kalau tak boleh lah. Apa dia? Sorry. Kalau outstation, kalau dari negeri lain tak boleh lah ya, sebab jauh sangat. Tapi kalau kat Perak ke, di Sembilan ke, okey lah. Kalau dia buat bisnes kan, kalau tak terikat dengan pekerjaan 8 to 5, dia okey lah, membantu. Ini adalah satu kesedaran untuk kita lah, terutamanya yang jauh daripada Nasum Bandar Puteri ni. Mungkin ibu bapa yang ada anak dewasa autisma ni boleh memikirkan ya cara untuk membentuk satu tempat tinggal ya untuk anak-anak autisma dewasa berdekatan dengan negeri masing-masing kan, sebab kita tak boleh mengharapkan pihak kerajaan membuat menepati keperluan ini dengan serta-merta ya. Jadi kitalah yang harus memberi kesedaran ya, create kesedaran tentang autisma dewasa yang semakin meningkat ya jumlahnya, sebab populasi tua kita akan meningkat pada tahun 2030. Jadi begitu jugalah peningkatan autisma dewasa ya. Bila kita kata kita akan jadi negara tua atau warga tua pada tahun 2030, kita jangan lupa ya, di dalam angka tersebut termasuk juga orang-orang autisma ya. Itu belum diambil kira lagi. Jadi saya harap usaha kita berbincang pada malam ini akan menimbulkan kesedaran dan akan dapat menarik perhatian pihak-pihak yang berkenaan. Baiklah, saya tidak ada nampak apa-apa soalan lagi kecuali komen-komen di antara ibu bapa yang mengikuti perbualan ini. Jadi sekiranya masih ada soalan, teruskan post di bahagian komen dan kita akan cuba jawab. Sekiranya tidak dapat jawab pada malam ini, saya akan berusaha mencari jawapannya dan ketengahkan di masa akan datang. Okey. Sekian sajalah kita untuk perbincangan kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih Cik Suyu dan juga Cik Nazrul kerana memberi kita sedikit gambaran ya, walaupun tidak mendalam kerana kita perlu lebih banyak masa untuk mengetahui dan mungkin merakam video mereka ya, untuk mengetahui lebih jelas. Namun demikian, saya rasa sesi pada malam ini telah memberi sedikit manfaat ya, dan gambaran ya macam mana anak kita apabila mereka berusia 30 nanti dan 40, dan kita pula telah berusia 60 dan 70 ya, seperti saya Yuri Azari 31, saya pun dah hampir menjangkau umur 60. Ya, sebab itulah saya ketengahkan topik malam ini supaya kita sama-sama boleh mengambil iktibar dan membuat persediaan yang secukupnya ataupun yang sebaiknya. Dr. N, ya. Kalau saya nak tanya soalan sikit kat Dr. N, boleh Dr. N ke? Boleh. Ada time restriction? Jangan tanya soalan yang susah. Tak apa jadi moderator pula. Okey, you pula jadi moderator. Boleh. Tak. Sebab mungkin nak nantikan yang lain tanya soalan ke apa. Okey. Saya sampai sekarang ni
mungkin Dr. N dah lama buat buat research mengenai autism ni. Dan saya percaya difahamkan pun PhD Dr. N pun memang dalam research on autism. Lepas tu sekarang ada anak adopt kan. Saya nak lepas tu banyak connection. Saya tengok very agresif Dr. N dengan NGO yang lain. Macam sekarang ni sebab prevalence rate memang selalu diorang cakap is about 1% of population autism ni, 1%. So kalau kita about 32 million, so about 300,000 kan, yang berdaftar je dengan JKM baru 30,000, 40,000 lebih kurang gitu. Yang lain tak dapat detect. Okay. Kat di manakah adopt autism ni, maksudnya kalau dia tak ada waris, apa dia punya setakat ni, apa praktis macam mana? Is it government akan ambil letak ke pusat kasih, pusat sertifikasi ke apa? Yang mana, apa tu, Taman Sinar Harapan. Taman Sinar Harapan. Sebab Taman Sinar Harapan pun saya tengok dia bercampur-campur dan tak banyak center dalam 7. Sebab ada satu, sebab saya tengok dia akan jadi bebanan jugalah kalau tak jaga isu ni. Dia akan jadi bebanan pada kerajaan juga dari segi duit je, segi bajet ni kan. Jangan dia tak ada waris government JKM nak biarkan, betul tak? Takkan nak biarkan, tak boleh. Kan dia kena tanggungjawab untuk jaga. Tapi macam mana doktor? Itu je saya nak tahu sebab dah kebetulan dapat berjumpa ni. Macam mana dia apa jadi pada diorang? Itulah kan. Sebab kita tidak ada statistik yang di mana dewasa-dewasa autisma di negara kita pada masa ini. Di mana mereka tinggal. Siapa yang menjaga mereka? Sebab bila kita pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, dewasa-dewasa autisma ni statistik tentang mereka masih kabur. Di mana mereka? Apa kualiti kehidupan mereka? Belum ada data tentang mereka ni. Kita sekarang ni sebab dah ada kesedaran untuk kanak-kanak. Tetapi yang telah dewasa, ya, macam adik Cik Suyu, anak saya, ya, dan adik Cik Nazrul, adik-adik kita ni yang dewasa ni, di mana mereka sekarang ni? Siapa yang menjaga? Tidak ada. Ya, kita masih mengharap, budaya kita pada masa ini ialah mengharapkan keluarga. Betul tak? Ya? Kita harapkan adik-beradik dia take care. Kalau mak ayah dia tak ada adik-beradik, kita harapkan mak saudara, sepupu. Untuk generasi yang 30-an ni. Mungkin masa akan datang, yang kecil-kecil ni mereka punya harapan yang lebih cerah sebab kesedaran kerajaan sudah meningkat, ya. Kesedaran masyarakat sudah meningkat. Tetapi untuk golongan yang terlepas pandang ni lah, ya, kumpulan kita ni, inilah yang kita punya sangat membimbangkan sebab jumlah mereka mesti ramai sebab di dalam kumpulan support group saya saja easily not less than 100, ya, yang saya kenali, ya. Bayangkan, ya, yang di luar kenalan saya. Cuba kita ambil data tu saja sudah menakutkan, betul tak? Dan mereka ini hidup lama, ya, mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun. Adakah mereka ini dan kebanyakan mereka ini dikategorikan sebagai gila? Kan? Sebab saya rasa saya dengar tapi tak adalah bukti, tak pernah jumpa. Saya dengar ada yang dia tak ada waris, dia letak di Tanjung Rambutan. Lepas tu bila panggil waris pun tak nak kat telefon dan dia meninggal kat sana lah. Ya, ramai. Tapi saya tahu 2 orang, ya, yang begitu, ya. Akhirnya yang autisma tu meninggal sebagai pesakit mental di Hospital Bahagia, ya, yang di Johor tu. Betul. Ya. Begitulah, saya rasa mungkin siri-siri berikutnya rasa betul kena ajak daripada JKM ke tanya macam mana lah, how to handle this. Because I think this is a big pula, ya, kita teruskan sini, kita jangan berputus asa. Betul. Alright.
Okay. So sekian sajalah buat malam ni. Nanti kita fikirkan lagi topik-topik yang berkaitan dan siapa yang berkaitan yang kita perlu ataupun boleh bawa untuk perbincangan. Ya. Okay. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat malam dan semoga penonton-penonton di sana, di luar sana teruskan ya, keep your faith strong and march forward. Yeah, so we keep looking forward for alternatives and support for our children because there's no other alternative. Yeah, we cannot give up. Things are better now. Things are better in the sense that lebih banyak kesedaran. So kita berharaplah dengan wujud pimpinan yang baharu ini kita akan dapat lebih banyak ataupun lebih mendapat perhatian yang lebih baik. Sekian, terima kasih dan sekali lagi all the best to all parents. Selamat malam. Alright, good night. Thanks for having me. Good night. Good night.